Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama Cikgu Nur Faiza binti Muhammad Said dari SMK Sultan Abdullah Cenderum Balai. Pada hari ini kita akan sambung PDPR kita dalam siri yang kedua bab teknologi genetik. Standard pembelajaran hari ini ialah 13.1.2 iaitu menerangkan aplikasi kejuruteraan genetik dalam yang pertama, organisma terubah suai genetik, yang kedua, makanan terubah suai genetik dan yang ketiga, insulin. PDPR hari ini akan tercapai sekiranya murid-murid boleh menerangkan aplikasi kejuruteraan genetik dalam organisma terubah suai genetik, makanan terubah suai genetik dan penghasilan insulin. Yang kedua, murid boleh menguraikan teknik asas dalam kejuruteraan genetik. Dalam sesi PDPR siri 1 yang lalu, kita telah membincangkan secara ringkas apakah yang dimaksudkan dengan teknologi DNA rekombinan. Teknologi DNA rekombinan telah banyak menghasilkan tanaman seperti padi, kacang soya, tomato, jagung serta ternakan seperti ikan salmon, lembu dan juga kambing. Sekarang, mari kita lihat apakah ciri-ciri makanan terubah suai genetik. Ciri yang pertama ialah rintang terhadap penyakit. Ciri yang kedua, rintang terhadap serangan serangga. Ciri yang ketiga, rintang terhadap herbicide. Yang keempat, toleransi terhadap logam berat. Dan makanan terubah suai genetik banyak digunakan dalam bidang perubatan. Di sini, cikgu ingin tunjukkan beberapa contoh aplikasi kejuruteraan genetik dalam organisma terubah suai genetik dan makanan terubah suai genetik. Contoh yang pertama ialah jagung. Ini adalah bakteria yang digunakan dalam penghasilan jagung transgenik. Bakteria ini dinamakan Bacillus thuringiensis. Bakteria ini boleh ditemui di dalam tanah dan bakteria ini menghasilkan satu protein yang bertoksin kepada sesetengah serangga. Ahli biologi telah memasukkan gen bakteria thuringiensis ke dalam gen jagung untuk meningkatkan kerintangan jagung terhadap serangan serangga. Contoh aplikasi kejuruteraan genetik yang kedua ialah dalam penghasilan super salmon. Lihat gambar di sebelah. Gambar di atas merupakan ikan salmon yang telah menjalani kejuruteraan genetik secara DNA rekombinan. Manakala gambar di bawah ialah ikan salmon yang biasa. Kedua-dua ikan salmon ini berusia 8 bulan. Tetapi murid-murid lihat perbezaan saiznya. Salmon Atlantic mempunyai hormon pertumbuhan daripada salmon chinook dan para saintis menggunakan gen daripada ikan ocean pod yang bertindak sebagai pengalih hormon. Oleh itu, ikan salmon Atlantic akan membesar dengan lebih cepat dan dapat dihasilkan sepanjang tahun. Contoh aplikasi kejuruteraan genetik yang ketiga adalah dalam penghasilan insulin. Tahukah murid-murid, pada zaman dahulu, insulin diekstrak daripada pankreas lembu ataupun babi untuk merawat penyakit kencing manis. Pada masa kini, insulin dihasilkan secara besar-besaran ataupun komersial menggunakan bakteria E. coli. Di sini, cikgu ada sediakan satu video penghasilan insulin menggunakan teknik kejuruteraan genetik. Kita saksikan. Ini adalah serpihan DNA manusia yang mengandungi insulin. Kemudian, gen yang mengandungi insulin dikenal pasti. Gen yang mengandungi insulin dipotong menggunakan enzim pembatasan. Ini adalah plasmid. Plasmid merupakan DNA bulat dalam bakteria yang digunakan sebagai vektor pengklonan. Plasmid juga dipotong menggunakan enzim pembatasan.
Ini adalah plasmid yang telah dipotong. Plasmid yang telah dipotong disisipkan dengan gen insulin menggunakan enzim DNA ligase membentuk plasmid rekombinant. Plasmid rekombinant dimasukkan ke dalam bakteria membentuk bakteria transgenik. Klon bakteria membiak dengan banyak dan menghasilkan insulin di dalam selnya. Langkah yang terakhir, insulin diekstrak daripada bakteria dan ditulinkan. Berdasarkan video tadi, cikgu senaraikan 5 langkah penghasilan insulin melalui teknik kejuruteraan genetik. Yang pertama, gen insulin dipotong menggunakan enzim pembatasan daripada serpihan DNA. Yang kedua, plasmid bakteria juga dipotong menggunakan enzim pembatasan. Langkah yang ketiga, gen insulin dan juga plasmid disisipkan menggunakan enzim DNA ligase. Kemudian, plasmid rekombinant dimasukkan ke dalam bakteria E. coli. Langkah yang kelima, bakteria E. coli akan membiak dengan banyak untuk menghasilkan insulin. Kemudian, insulin akan diekstrak dan ditulinkan. Sekarang cikgu akan terangkan apakah kebaikan-kebaikan makanan terubah suai genetik. Yang pertama ialah dapat mengatasi masalah sosioekonomi iaitu kebuluran terutamanya bagi masyarakat dunia di negara mundur seperti Filipina dan juga Vietnam. Di benua Afrika di mana kebanyakan rakyat di negara berkenaan ramai yang menghadapi kekurangan vitamin A. Jadi kebaikan GMF adalah dalam meningkatkan kandungan nutrisi makanan. Melalui kejuruteraan genetik maka terhasillah projek Golden Rice iaitu beras yang mengandungi beta-karotina. Selain itu, GMF juga dapat meningkatkan kerintangan terhadap penyakit terutamanya serangan serangga. Yang terakhir dapat menghasilkan harga makanan yang lebih murah. Seterusnya, mari kita lihat apakah keburukan makanan terubah suai genetik. Yang pertama adalah rintang terhadap antibiotik. Menurut kajian yang dilakukan oleh Universiti Iowa State menunjukkan apabila sesuatu tanaman telah mengalami proses pengubahsuaian gen untuk membunuh kuman ataupun serangga perosak, ia akan menurunkan tahap keberkesanan terhadap antibiotik. Keburukan yang kedua ialah kesihatan dan kandungan genetik manusia kemungkinan terjejas dan yang terakhir kemungkinan mencetuskan alahan. Berdasarkan penerangan tentang kebaikan dan keburukan makanan terubah suai genetik, bolehkah murid-murid tulis satu perbahasan berkaitan dengan kebaikan dan keburukan makanan ataupun organisma terubah suai genetik menggunakan pembacaan daripada internet? Demikianlah PDPR cikgu berkaitan dengan kejuruteraan genetik yang merangkumi organisma terubah suai genetik dan juga makanan terubah suai genetik. Sekian, terima kasih.